Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita diambang nak masuk Ramadan, dan bulan ini adalah bulan yang terakhir untuk orang perempuan, terutamanya menggantikan puasa. Orang panggil bulan puasa sedunia. Pun begitu, kita di akhir-akhir bulan Syaban ini, kita nak buat persediaan. Apabila kita nak masuk dalam bulan Ramadan, kita dah siap sedia roh kita, jasad kita, spiritual kita, intellectual kita, untuk kita masuk ke dalam yang kita panggil madrasah ataupun pesta Ramadan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekadar mukaddimah, kalau kita tengok kisah puasa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala cerita pasal puasa ni dalam surah apa tuan-tuan? Hanya dalam surah Al-Baqarah sahaja. Ayat berapa? Daripada ayat 183 sehinggalah ayat 187, maafkan saya. So yang menceritakan ayat tentang puasa ni Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya cerita 5 saja ayat tentang puasa, dan 5 ayat ni tak lari daripada ayat 183 sampai ayat 187. 5 ayat ni. Dan di antara 5 ayat ni, kalau kita tengok ayat 186, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu ad-da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita tentang satu perkara yang sangat penting apabila dalam tempoh kita berpuasa, iaitu Allah Ta'ala kata apa? Allah selitkan cerita tentang doa. Kenapa Allah selitkan cerita tentang doa ketika mana kita sedang berpuasa, dalam berbicara tentang hukum puasa, berbicara tentang tengok anak bulan, semuanya kaitan dengan puasa. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang bagaimana diselitkan pada ayat second last apabila Allah kata, wahai hambaku, wa idza sa'alaka ibadi anni, Muhammad, bagi tahu kepada hamba-hambaku, bagi tahu kepada umat kamu, apabila seseorang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu, wa idza sa'alaka, apabila seseorang minta, di kalangan hamba-hambaku minta sesuatu daripada aku, maka katakan kepada dia, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat-sangatlah dekat dengan hamba-Ku, dan aku akan mengistijabkan doa dia. Ujibud da'wata da'i idza da'an, aku akan mustajabkan doa dia apabila dia berdoa. Cukup saya ambil sekadar tu, sekadar mukaddimah, nak cerita kepada kita kenapa Allah cerita tentang doa, dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Allah akan mustajabkan doa di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah. Baik, yang ni yang kita panggil, kalau kita selalu dengar Ustaz Yusuf Arba'in, kita selalu dengar Ustaz Syari, kita selalu dengar Dr. Azrul dan para asatizah yang lain apabila berbicara
tentang ayat ini, maka tuan-tuan sekalian ingat satu perkataan yang kita sebut sebagai munasabah. Munasabah ayat. Munasabah. Kenapa ayat tu berada di situ? Apa munasabah dia? Apa hubungan dia? Hubungan yang kuat pada ayat tentang doa dan ayat tentang puasa. Allah nak bagi tahu kepada kita di antara perkara yang sangat Allah Ta'ala suka apabila hamba aku berdoa kepada aku. Satu. Dan lebih penting yang kedua, doa di antara doa yang Allah Ta'ala sangat terima, bukan kita saja-saja berdoa. Allah Subhanahu Ta'ala sangat suka ketika mana kita berdoa semasa di dalam bulan puasa ataupun semasa kita berpuasa. Sehingga ada hadis Nabi SAW sebut, salasatu da'watu la turad, 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada riwayat yang pertama sebut, kata yang pertama doa da'watu walid diwalidih, doa mak, doa ayah kepada anak dia, maka Allah Ta'ala tak akan tolak. Maka tuan-tuan ada anak, kita doa selalu dekat anak kita, maka doa tersebut insya-Allah Allah tak akan tolak. Yang kedua, da'watul mazlum, dakwah ataupun doa orang yang dizalimi, ya, orang yang dizalimi. Kemudian da'watul al-musafir, kemudian Nabi bagi tahu doa orang yang bermusafir. Dalam riwayat yang lain menyatakan 3 ni, yang ketiga juga, dan riwayat yang menceritakan Nabi SAW sebut apa? Da'watus saim ataupun lis-saim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sehingga dia buka puasa. Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita apa dia? Doa orang yang berpuasa ini sangat dekat dengan Allah. Yang tu yang Allah kata, fa inni qarib. Hampa nak minta apa dekat aku? Minta yang paling, waktu yang paling bagus ialah waktu kamu berpuasa. Masuk pula bulan yang paling mulia adalah bulan apa? Bulan Ramadan. Maka masuk Ramadan kita minta doa. Bukan sekadar doa, kita puasa pula. Puasa tersebut adalah benda yang Allah Subhanahu Ta'ala paling suka. Kan? Nabi SAW bagi tahu apa? Lisaim farhatan, 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama ketika mana dia berbuka puasa waktu hidup atas dunia. Yang kedua ketika mana dia nanti akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dia akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, apa yang kita nak bagi tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ialah apabila kita masuk bulan Ramadan, sebelum masuk ni kita dah bersedia. Kita dah baca siap-siap dah buku tentang Ramadan. Kita dah ada perancangan tentang Ramadan. Apa yang kita nak buat. Kita nak baca apa kali ni. Apa yang kita nak upgrade berbanding dengan Ramadan yang lepas. Maka itu semua membawa kepada apa? Membawa kepada memaknakan Ramadan kita pada tahun ini insya-Allah. Saya berdoa untuk diri saya, untuk tuan-tuan perempuan sekalian. Semoga kita sama-sama mengambil manfaat, sama-sama mengambil istifadah, sama-sama mengambil kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita masuk kembali kepada perbincangan asal kita, ialah cerita tentang mukmin ali Fir'aun. Pada sesi yang lepas kita dah bicarakan orang yang beriman yang mana dia ni adalah batang sosok yang satu. Dia seorang je yang beriman di kalangan orang terdekat Fir'aun. Ada yang kata sepupu dia pandangan, ada yang menyatakan pekerja dia yang paling rapat dengan dia, yang ditugaskan untuk menjaga orang kata gudang harta dia selama 100 tahun. Dan itu adalah pandangan. Yang paling penting bila kata mukmin ali Fir'aun, ia memaknakan semua sekali. Maksudnya orang tu berkemungkinan orang tu memang sepupu dia, mungkin berkemungkinan besar orang tu memang orang yang paling dekat dengan dia,
orang yang paling dipercayai. Semuanya memaknakan ataupun memaksudkan dia ni adalah yang beriman kepada Allah pada masa yang sama. Dia adalah orang yang paling di antara yang paling terapat dengan Firaun laknatullah alaih. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minggu ni kita hanya kaitkan poin-poin penting supaya kita nampak semula apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam surah. Bila kita buka Mukmin Ali Firaun ni, ada dalam satu surah dia. Ada dalam satu surah dia. Surah apa tuan-tuan? Yang pertama bukan surah yang mana surah ini diberikan dua nama. Nah, diberikan dua nama. Maksudnya surah ini adalah surah yang mana dikenali dengan dua nama. Yang pertama surah Ghafir. Kadang-kadang kita cari dalam Quran surah Ghafir jumpa. Tengok cari surah satu lagi tak jumpa. Rupanya sama. Surah satu lagi apa dia? Surah Mukmin. Bila tengok surah Mukmin ada Ustaz dalam Quran, tak ada pun surah Ghafir. Rupanya ada Al-Quran yang tulis Ghafir, ada Quran yang menggunakan Mukmin. Dua-dua adalah surah yang sama. Surah Ghafir, surah Mukmin. Baik, kalau kita melihat kepada surah Mukmin dan surah Ghafir, dua-dua ni adalah tauqifi. Dua-dua nama ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nama surah ni sama ada surah Ghafir ataupun surah Mukmin. Cumanya spesialnya apabila kita menyebut surah Mukmin, maka kita melihat kepada apa munasabah. Yang para ustaz duduk sebut ni, apa munasabah surah ni dengan isi cerita ni. Apa munasabah surah ni dengan isi cerita ni. Baik, kalau kita baca surah Mukmin, bermula daripada ayat yang kita tengok itu, bermula pada ayat 23 sampai ayat 46. Cerita tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa AS, dan didetailkan cerita tentang seorang orang yang beriman ni mempertahankan Nabi Musa AS ketika mana Nabi Musa dah berada di hujung tanduk dah nasibnya. Sebab semua orang memerangi Nabi Musa AS. Maka hadirnya seorang mukmin yang menunjukkan keimanan dia yang selama ni dia simpan keimanan dia. Tiba-tiba dia tunjuk keimanan dia di hadapan Firaun pada akhirnya. Ada riwayat yang cerita dia last kali mengaku dia beriman dengan Tuhan Nabi Musa AS ketika mana semua ahli sihir yang lain semua beriman kepada Allah sewaktu mereka sendiri melihat dengan mata kepala mereka, dan Firaun sendiri melihat bagaimana tongkat Nabi Musa yang dilempar oleh Nabi Musa AS menjadi ular, yang mana ular tersebut adalah lebih besar dan menelan semua ular-ular yang lain yang telah dibuatkan sihir oleh ahli sihir. Dan kita tahu sihir yang paling agung yang ada pada zaman tersebut, dan mungkin kalau kita tengok yang ada pada zaman tersebut, mungkin zaman sekarang pun orang masih tercari-cari. Orang yang gila sihir ni, dia cari-cari sihir mana yang paling ampuh. Sihir mana yang paling ampuh. Maka di antara dalam sejarah hebat yang diceritakan di dalam Al-Quran ataupun sejarah dunia, sihir yang paling ampuh sekali, yang paling hebat adalah kebanyakan dinukilkan berlaku di mana? Di Mesir. Maka Mesir ni adalah the ultimate, the highest ranking siapa yang melakukan melakukan sihir. Okey, baik. Maka surah Mukmin, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dinamakan dengan nama surah ini surah Mukmin adalah disebabkan oleh kerana cerita ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita. Fokus dalam surah Mukmin ni, ada seorang hamba Allah ni, dia adalah orang kanan Firaun, dia beriman kepada Allah diam-diam. Dah lama dah beriman kepada Allah diam-diam. Di tengah-tengah orang lain tak beriman dan kufur kepada Allah, tiba-tiba ada selip Allah menyelitkan, rupanya ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala
di medan yang penuh dengan kekufuran. Nah, dan nama ini diberikan dengan nama mukmin, bukan mukminun, tetapi mukmin, seorang yang Islam. Mukmin singular, merujuk kepada ia adalah satu bentuk penghormatan, ia adalah satu bentuk takriman, satu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan hamba Allah ini yang beriman kepada Allah. Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah menamakan dengan nama mukmin. Yang dimaksudkan mukmin ali Fir'aun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Untung apabila dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirakamkan kisahnya di dalam Al-Quran. Semoga kita dapat berkumpul dengan mereka yang beriman bermula pada zaman Nabi Adam AS sampai zaman kita sekarang, dengan para ulama, para salihin, para nabi, para anbiya, kita akan dikumpulkan bersama-sama di syurga kelak. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama malam ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surah Mukmin dinamakan mukmin, dinisbahkan kepada cerita ini, iaitu ia adalah satu bentuk takriman, satu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang hamba Allah ini yang beriman kepada Allah. Beribu-ribu tahun orang membaca Al-Quran bercerita tentang dia. Bercerita tentang dia, tidak ada nama. Tetapi karakter dia memberikan kepada kita inspirasi, memberikan kepada kita kekuatan. Sepatutnya apabila ditekan sebagaimana mukmin ahli Fir'aun yang hidup pada zaman Fir'aun, ditekan oleh Fir'aun untuk apa? Untuk last kali dia nak dibunuh, dia tak kisah. Asalkan aku masuk syurga, asalkan aku mempertahankan iman aku, asalkan aku mempertahankan Rasul aku Musa alaihi salam, asalkan aku mempertahankan keutuhan keimanan aku kepada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi apa dia? Mukmin. Surah ini dinamakan surah Mukmin adalah sebagai satu bentuk kemuliaan kepada hamba Allah yang diceritakan ini. Baik, yang kedua, tuan-tuan, kalau kita baca kisah ni, kita tak tahu pun adanya di kalangan orang yang beriman, di kalangan keluarga terdekat Fir'aun, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang cerita kepada kita. Kita tak akan tahu. Sebab itu kita tak tahu cerita tiba-tiba. Kalau tuan-tuan dengar, saya terpaksa sebut benda ni. Kita bukan mencari salah, tetapi kita perlukan kepada dalil, perlukan kepada bukti apabila kita bercerita tentang apa? Bercerita tentang perkara gaib. Perkara gaib termasuk apa? Akhbarul madiyah, termasuk cerita-cerita orang-orang terdahulu. Kita perlu ada dalil, baru kita boleh tahu bahawa cerita itu benar sebab Nabi sebut. Selain daripada Nabi, kalau ada orang yang menambah-nambahkan cerita yang tidak diceritakan oleh Nabi, kita tarik handbrake dulu. Sebab Nabi SAW bagi tahu kepada kita apa? Bagi tahu kepada kita, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Walaupun cerita itu daripada Bani Israel, ada dalam Taurah, ada dalam Injil pun, Taurah Injil pun tidak boleh untuk kita katakan bahawa itu adalah benar. Sebab apa? Kebanyakan telah pun diseleweng. Cuma Nabi kata apa? Nabi kata jangan kata mereka tak betul dan jangan juga kata mereka benar. Nabi kata apa? Yang terbaik ialah qulu amanna bima unzila ilaina. Kita beriman dengan apa yang turun kepada kita. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama Al-Quran tu sendiri. Quran sebut, baru kita pegang betul-betul satu. Yang kedua, hadis Nabi SAW yang utuh, yang kuat, yang sahih sebut, kita ambil. Selain pada itu, pandangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata apa? Cukup kita dengan Al-Quran. Cukup kita dengan hadis Nabi SAW untuk memahami Al-Quran. Sedangkan Nabi nak fahamkan para sahabat, cukup sekadar Nabi memahamkan para sahabat tanpa menambah-nambah. Untuk nak dapatkan zauq,
untuk mendapatkan knowledge yang sepatutnya, untuk mendapatkan cerita yang sebenar. Al-Quran adalah yang terbaik. Wa khairul hadi hadi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang terbaik, petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita dengar cerita tentang ada Firaun sebelum dia jadi Firaun, jadi pemerintah, dia pernah jumpa dengan seorang wali dekat bawah sungai Nil. Kemudian dia minta wali tersebut doa kepada dia untuk dia jadi pemerintah pada waktu yang akan datang. Maka doa tersebut dimakbulkan, dia menjadi pemerintah berdasarkan kepada doa wali tersebut. Kemudian apabila dia dah naik tahta, dia jadi apa? Dia jadi taghut. Dia jadi orang yang melampau, dia jadi orang yang tidak beriman, dia jadi orang yang lupa daratan, dia jadi orang yang kejam. Yang tu tak ada riwayat, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau cari kat mana pun tak ada. Sebab itu kita kena berhati-hati. Itu yang para ulama hadis memberikan al-intibah, memberikan perhatian. Sekiranya ada cerita-cerita begitu, kita perlu pastikan supaya kita tidak terpengaruh dengan golongan al-qussas, golongan yang suka membawa cerita yang menyebabkan orang boleh terpengaruh dengan cerita tu sebab cerita dia rare. Lagi banyak cerita rare, lagi orang suka dengar. Sebab apa? Orang tak pernah dengar ni cerita ni. Bila orang tak pernah dengar, dia pula memperdengarkan cerita tersebut yang dia sendiri pun tak pasti sumber dia, dan orang percaya, maka seronok untuk dia. Dan orang yang percaya itu pula lagi-lagi taksub kepada dia, kita nak tegur pun dah tak boleh lah. Nah, sebab itu kita sangat berhati-hati. Islam berdiri di atas hujjah. Bila kata hujjah, mestilah dia kukuh. Hujjah itu sifat dia kukuh. Kalau hujjah tidak kukuh, itu tidak dinamakan hujjah. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua, kita nak bagi tahu kisah ini tidak diketahui oleh sesiapa pun, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat kita sendiri, cerita kat kita. Oh, baru kita tahu. Rupanya di kalangan keluarga Firaun ada juga yang beriman. Kalau Allah tak cerita Asiyah, isteri Nabi, isteri Firaun beriman, maka kita tak tahu. Maka tuan-tuan, yang kedua ialah apa? Yang kedua, kisah ini adalah kisah ghaib. Bila bercerita tentang kisah ghaib, pendirian kita yang paling penting, yang pertama, ambil daripada Al-Quran. Yang kedua, ambil pada Nabi SAW. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau tuan-tuan buka surah Ghafir, kalau tuan-tuan buka surah Ghafir bermula pada ayat 23, tuan-tuan akan nampak ayat yang ke-24. Allah Subhanahu Wa Taala cerita, Allah Subhanahu Wa Taala cerita, ila fir'aun wa haman wa qarun faqalu sahirun kadzdzab. Baik. Dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut 3 susuk tubuh yang memerangi Nabi Musa alaihi salam. Susuk tubuh yang pertama ialah Firaun. Sebab Firaun yang paling kuat melawan Nabi Musa. Firaun paling takut kepada Nabi Musa. Sebab dia takut kehilangan pengaruh dia. Dia takut kehilangan kuasa dia kepada Musa alaihi salam. Takut kehilangan pengikut dia. Yang kedua, Haman, orang kanan, pembantu Firaun. Dan yang ketiga adalah Qarun. Mereka bertiga ni sependapat, dan mereka bertiga sengaja mengeluarkan perkataan menyatakan bahawa Nabi Musa ini, mereka kata apa? Wasahirun kadzdzab. Dia ni seorang ahli sihir. Nabi Musa ahli sihir ke tak? Tapi mereka tuduh Musa ni ahli sihir dan Musa ni kadzdzab. Musa ni adalah seorang penipu yang betul-betul penipu. Bila kata kadzibun tu penipu, bila kata kadzdzab bukan sekali tipu, banyak kali tipu. Pekerjaan dia memang menipu. Penipu nak mampus, orang kata nak mampus. Baik. So ketiga-tiga susuk tubuh ni adalah ketiga-tiga yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat di Mesir pada waktu itu.
Apa yang tuan-tuan faham? Saya nak ajak supaya tuan-tuan lihat 3 sosok tubuh yang penting, yang sangat ampuh, yang sangat kuat mereka ini, pengaruh mereka, kerajaan mereka, kekayaan mereka, tiga-tiga memusuhi Musa yang satu, yang tidak kumpul harta apa-apa. Yang hanya ajak orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada Nabi Musa beberapa mukjizat yang mereka sendiri melihat di hadapan mata mereka, tetapi mereka memilih untuk bermusuh dengan Nabi Musa dan mereka bergabung. Three people, 3% ni versus 1%. Bermaksud pada dia betapa kuatnya Musa alaihissalam di hadapan mata mereka. Betapa mereka sebenarnya sangat lemah. Dan itu propaganda yang digunakan oleh oleh Firaun, Haman dan juga oleh Qarun. Propaganda apa dia? Mengeluarkan kata-kata untuk menyebabkan orang ramai benci kepada Musa alaihissalam. Baik tuan-tuan, kita kena faham waktu ni siapa yang menguasai kerajaan? Firaun. Waktu ni siapa yang menguasai TV1? Firaun. Siapa yang menguasai TV2? Firaun. Siapa yang menguasai TV Al-Hijrah? Firaun. Firaun bawa propaganda media dia menyatakan apa? Menyatakan everyday menyatakan Musa ni ahli sihir. Kita pun percaya Musa ni tok bomo, Musa ni ahli sihir. Kemudian Musa ni penipu. Media memainkan penipu. Kan? Penipu. Baik. So, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini nak tunjukkan kepada kita pada mereka bergabung melawan Musa alaihissalam. Baik. So, saya nak simpulkan dekat sini, ini menunjukkan Musa alaihissalam walaupun batang tubuh dia seorang, dibantu dengan Nabi Harun alaihissalam 2 je, dan dibantu dengan beberapa orang yang beriman, tetapi atas dasar kebenaran semua orang gerun kepada Nabi Musa alaihissalam. Semua orang gerun kepada Nabi Musa. Orang yang tidak beriman menjadi gerun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kerana apa? Kerana Allah telah melemparkan satu haibah, satu kehebatan, satu bentuk kegerunan orang yang kufur. Apabila dia melihat orang tersebut, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa dia lemah dan dia terpaksa bergabung dengan orang lain. Kalau dia kuat, dia akan berhadapan one by one. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ia juga menunjukkan kepada kita mereka ni bukan sekadar dahlah mereka ni tak beriman, tapi mereka ni siap pergi berperang pula dengan Nabi Musa alaihissalam secara tidak berakhlak. Sebab apa? Mereka buat propaganda berita yang tak betul supaya semua orang akan bersama support mereka. Semua orang akan bersama support mereka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan sekiranya kita melihat kepada ayat yang seterusnya, kalau kita melihat kepada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-25. Baik, nak saya share skrin kat tuan-tuan ke? Saya share lah skrin kat tuan-tuan. Kita santai-santai je malam ni lah. Nak masuk Ramadan. Baik, nampak tak? Bagi ni sikit. Nampak Ustaz. Nampak, Alhamdulillah. Suara Kak Liza jelas. Kak Liza boleh dah bagi ceramah lepas ni Kak Liza. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat yang ke-25 ni, Allah Taala kata apa? Falamma ja'ahum bil haqq. Apabila didatangkan kepada mereka, siapa mereka ni? Firaun, Haman, Qarun, dan termasuk orang-orang lain yang melihat akan tanda-tanda kebenaran Nabi Musa. Min indina. Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi Musa. Mereka sendiri melihat mukjizat yang the latest pada waktu itu. Nabi Musa AS tongkat dia menjadi ular. Dan itu bukan sihir. Itu di luar bidang proses sihir. Itu adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Tetapi apa balasan mereka? Mereka ni dah lemah dah. Tapi lawan juga. Qalu uqtulu abna alladhina amanu.
ma'ahu wastahyu nisa'ahum. Mereka memerintahkan apa? Kita bunuh anak-anak lelaki mereka yang beriman yang mengikut Musa. Dan kita biarkan anak-anak perempuan mereka hidup. Tuan-tuan, arahan ni dikeluarkan oleh Fir'aun. Sebab Fir'aun yang kuasai Mesir pada waktu tu. Baik, saya nak berkomunikasi. Kalau tuan-tuan nak jawab. Nah. Yang ni kali yang keberapa Fir'aun keluarkan arahan suruh bunuh anak lelaki? Ingat tak? Dulu sebelum ni ada tak Fir'aun keluarkan arahan untuk bunuh anak lelaki? Adakah tuan-tuan masih ingat? Ada. Ada. Bila tu? Masa lepas dia dapat mimpi. Masa dia dapat mimpi. Masa Fir'aun dapat mimpi bahawa akan lahir seorang pemuda di kalangan Bani Israel. Maka dia yang akan menjatuhkan dia. Maka dia menggazetkan satu arahan, satu perkeliling, bunuh semua anak-anak lelaki. Itu kali pertama. Bila tu? 40 tahun sebelumnya. Tiba-tiba 40 tahun selepas tu berulang balik arahan, dikeluarkan buat kali yang kedua, suruh bunuh anak-anak lelaki dan biarkan anak-anak perempuan hidup. Satu bentuk yang sama, tindakan yang sama yang dibuat oleh Fir'aun. Ayat Quran ni menunjukkan kepada kita, yang pertama, Fir'aun dah habis apa? Dah habis idea dah nak buat macam mana. Dia terpaksa buat apa? Imitate balik idea yang lama, copy paste. Orang yang tak ada idea ni maksud dia dah tak kreatif. Orang yang tak kreatif ni maksud dia dalam keadaan dah tak tahu nak buat apa dah, dia akan ulang buat balik benda yang sama. Dia keep repeating benda yang lama dan benda tersebut tidak berjaya. Dan dia tahu dah, waktu dia keluarkan arahan dulu suruh bunuh semua anak lelaki, berjaya dah arahan dia tu? Tak berjaya pun. Maksud dia tak berjaya untuk membunuh musuh dia yang utama. Kali ni dia nak bunuh anak-anak di kalangan Bani Israel dan di kalangan mereka yang beriman, tapi nak biarkan anak-anak perempuan ni hidup. Baik. Wa ma kaidul kafirin illa fi dhalal. Tipu daya orang kafir ini tidak lain tidak bukan menyebabkan mereka akhirnya tenggelam dalam kesesatan, akhirnya mereka membinasakan diri mereka sendiri. Baik, kalau kita melihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa alaihi salam dituduh tadi sebagai sahir kadzab. Tak cukup dengan tu, dia rawit. Orang Kedah kata rawit. Dia akan ikat dengan siapa yang berada di kalangan yang terdekat dengan Nabi Musa, keturunan dia, orang yang dekat dengan dia, orang kampung dia daripada Bani Israel. Mereka ni bukan sekadar tidak beriman, Fir'aun, bahkan mereka siap perang dengan cara yang sangat tidak berakhlak apabila mereka membunuh orang yang sangat lemah. Mereka tak bunuh orang yang kuat. Arahan tidak mengeluarkan bunuh semua orang-orang dewasa, tak. Arahan buat apa? Bunuh anak-anak kecil lelaki. Bunuh anak-anak kecil lelaki. Sebab apa? Nak bagi tahu dekat kita bahawa mereka ini sebenarnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang yang lemah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahmatullahi alaih dalam tafsir dia, tafsir Asy-Sya'rawi, dia kata apa? Dia kata orang ini yang dinamakan makar. Makar ni apa dia? Buat tipu daya. Wa ma kaidul kafirin. Kaidu tu kata Mutawalli Sya'rawi, dia adalah makar. Maksud dia buat tipu daya. Makar ni macam mana? Buat sesuatu, kata Syekh Mutawalli, buat sesuatu kepada orang yang lemah. Dan orang yang buat sesuatu, orang yang lemah, sebenarnya orang tu sebenarnya dalam kedudukan lagi lemah daripada orang yang dikenakan tindakan. Contoh, Syekh Mutawalli Sya'rawi membawakan contoh Nabi SAW. Nabi SAW, semua ingat, Nabi akhirnya melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan ketika mana Nabi nak melakukan hijrah Mekah ke Madinah, sebelum tu mereka kabilah Arab Quraisy
Qabail, banyak kabilah-kabilah di kalangan Arab Quraisy berkumpul dekat mana? Dekat Darun Nadwah. Darun Nadwah ni kita katakan sidang parlimen di sebelah Kaabah. Mereka kata apa? Mereka berbincang. Ayat Al-Quran surah Al-Anfal merakamkan wa idh yamkuru, ketika mana mereka merancang melakukan makar, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ketika mana mereka melakukan makar, berbincang sama-sama mereka Arab Quraisy ni, sama ada liyuthbituka, sama ada nak memenjarakan Nabi, aw yaqtuluka, ataupun sama ada nak membunuh kamu, kata Allah kepada Nabi. Allah cerita balik kepada Nabi, aw yukhriju, ataupun buang negeri Nabi ni. Wa yamkurun wa yamkurullah, mereka melakukan tipu daya ke atas kamu, perancangan jahat ke atas kamu, tapi Allah Taala ada perancangan. Wallahu khairul makirin, perancangan Allah adalah sebaik-baik perancangan. Baik. Ayat tersebut kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, mereka ni buat apa nak susah-susah bunuh Nabi, nak fikir nak buat meeting. Sebab apa? Nabi pada waktu tu adalah golongan yang sangat minoriti. Nabi sangat minoriti. Nabi tidak ada kerajaan. Nabi tidak ada ketenteraan. Tentera pun tak ada. Allah pula mengarahkan Nabi wahjur. Allah warujaka fahjur. Nabi SAW kata, kalau orang lawan hampa, ataupun orang Arab Quraisy buat benda yang tidak baik kepada kamu, provoke kamu, buat benda yang keras kepada kamu jangan lawan. Bahkan wahjur, kamu tinggalkan mereka. Jangan lawan. Sebab itu tak ada, kita baca sirah Nabi daripada awal Nabi menjadi Nabi sampai Nabi hijrah, tak ada perlawanan gusti di antara orang Islam yang ditindas dengan kafir Quraisy. Yang ada ialah apa? Mereka diseksa, tak lawan. Yang ada mereka diseksa. Sebab itu nak cerita, Syekh Mutawalli kata Nabi dan para sahabat ni dalam condition yang sangat lemah. Pun begitu, mereka yang sangat lemah ini, Nabi kata apa? Lagi lemah kafir Quraisy. Sebab apa? Nak bunuh Nabi yang seorang pun hampa terpaksa meeting ramai-ramai. Nak hadap, kalaulah betul-betul kuat, one by one lah. Maksud dia, Abu Jahal pi bunuh terus Muhammad, tak payah cakap banyak. Tak payah duk meeting teruk apa bala semua ni. Habis masa aja. Sebab tu Syekh Mutawalli Sya'rawi kata apa? Orang yang confident, orang yang berada di atas jalan kebenaran, walaupun tidak ramai, dia akan berhadapan dengan ramai mana sekali orang sekalipun. Tetapi kalaulah dia berada di pihak yang tidak benar, perlakuannya tidak benar, berhadapan orang yang dia nampak orang tu betul-betul baik dan benar, maka dia akan merasakan dirinya sangat lemah, walaupun dia ramai dan walaupun dia mempunyai ketenteraan yang sangat hebat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak bagi tahu kepada kita apa dia tuan-tuan? Allah nak bagi tahu kepada kita, kalau orang nak bunuh orang yang beriman, ataupun kalau seseorang nak bunuh, mereka takkan berdaya untuk membunuh melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, okey lagi ke ni? Okey ke? Boleh dapat lagi ke apa yang kita bincang ni? Boleh no? Baik. Okey, Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seterusnya kita tengok sebab apa depa ni usaha sangat bunuh Bani Israel. Nah, mereka nak bunuh sangat Bani Israel pada waktu tersebut. Firaun ni kenapa? Kenapa? Baik. Yang pertama kita kena tahu bahawa mereka ni selain pada penakut, mereka sangat-sangat membunuh Bani Israel. Yang dimaksudkan ialah apa? Kembali kepada ayat ni, ayat 25 ni. Kenapa nak bunuh sampai bunuh budak-budak lelaki ni? Kan? Kenapa nak bunuh budak lelaki ni? Kenapa nak biar budak-budak perempuan hidup? Ingat, mereka nak membunuh keturunan Bani Israel dan keturunan orang yang beriman. Maka nanti apabila lahir, mereka tidak ada bapa, tidak ada nisbah.
kepada orang yang kuat, iaitu orang lelaki. Yang tinggal hanyalah wanita yang ditindas pada zaman tersebut. Wanita pada zaman tersebut ditindas, pada zaman Nabi SAW pun sama ditindas sehinggalah datangnya Islam. Maka sebab itu mereka nak membunuh, sebab pada mereka kalau mereka membunuh yang pertama, mereka dapat melemahkan semangat dakwah. Sebab apa? Pertama, condition kita sebagai ibu bapa, orang dewasa, nak bunuh anak kita. Kalau kita tengok orang yang terbunuh tu orang tua, kita boleh tahan lagi. Tetapi psychologically kita tengok nak bunuh kanak-kanak di hadapan mata kita, kanak-kanak kecil, mereka membunuh, ia membunuh semangat mereka. Sebab Firaun dia nampak macam tu, membunuh semangat mereka untuk teruskan kehidupan. Apabila mereka dah tak ada keturunan, maka ianya melemahkan mereka. Itu pandangan Firaun apabila nak membunuh mereka. Dia fikirkan apa? Nanti mak pak ni mesti trauma punya. Mesti trauma, mesti jadi lemah semangat, mesti dia orang takkan teruskan untuk beriman kepada Tuhan Musa. Baik, sudut yang kedua, kenapa nak dibunuhkan sangat Bani Israel, anak-anak kecil ni? Sebab mereka nak membunuh generasi yang akan datang. Bunuh generasi yang akan datang, settle. Maka tidak ada lagi manusia daripada generasi yang beriman pada kacamata Firaun. Yang mana sudah pasti mereka ini akan melihat, dan telah pun sebahagiannya melihat, anak-anak kecil ni melihat kuasa Nabi Musa AS dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat Nabi Musa AS, dan generasi yang baru ni akan terpesona dengan Nabi Musa AS, akan ikut dengan Nabi Musa AS yang melemahkan Firaun di hadapan semua orang. Nampak kehebatan dia lebih pada orang lain, menjadi bintang di kalangan bintang-bintang yang lain. Maka last kali Firaun nampak generasi yang bawah ni akan tinggalkan Firaun, akan ikut Musa. Baik, aku bunuh mereka. Baik. Kemungkinan yang ketiga ialah Firaun dia dah buat bancian. Yang ni kata Syekh Salah. Bancian ni maksud dia observe, dia buat observation bahawa kalau lagi 10 tahun, lagi 20 tahun kalau aku biar, pengaruh Musa makin lama makin kuat. Musa ni walaupun dia seorang saja, dia dah begitu kuat. Ini apabila dia dibantu oleh mereka-mereka yang beriman dengan lebih ramai orang yang bantu dia, sudah pasti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, aku tidak lagi menjadi tempat tumpuan dan aku tidak lagi menjadi Tuhan mereka. Mereka semua akan bertuhankan kepada Tuhan Musa AS. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, sebab itu generasi Nabi Musa AS yang beriman mesti dibunuh pada mata Firaun. Maka kita juga melihat bahawa itu adalah tanda di antara tanda-tanda bahawa mana-mana sahaja pemerintahan, ini kata Syekh Qutb rahimahullah dalam tafsir dia fi Dhilalil Quran, dia kata ini adalah taswirul fanni. Ini adalah satu gambaran yang sangat mempesonakan yang Al-Quran bawa kepada kita. Sebab Nabi Musa, sebab Firaun dia cuba untuk memeras ugut. Firaun ni dia cuba untuk peras ugut. Peras ugut ni bukan sekadar Firaun saja yang melakukan, tetapi ramai manusia yang di luar sana melakukan, ataupun ramai manusia yang di luar sana bersifat dengan sifat kefiraunan. Firaun itu sudah tidak ada, tetapi kefiraunan itu masih ada di kalangan manusia, sama ada beriman ataupun tidak. Apa dia yang nak disampaikan? Hidup ni suka perah ugut orang. Firaun dia perah ugut dengan cara yang kejam. Untuk apa? Menutup kebenaran. Zaman kita sekarang ada tak tuan-tuan? Zaman kita sekarang banyak. Zaman kita sekarang pun banyak. Dia nak menangkan sesuatu, dia akan peras ugut. Kalau peras ugut ni, tutup mulut. Kalau hang tak tutup mulut, keluarga engkau akan dapat sekian. Maka ditutup kes sebagai contoh. Maka peras ugut tu tuan-tuan,
Sama dengan cerita ni, cerita Fir'aun. Nah, cerita Fir'aun. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sempat sampai mana yang saya bincanglah tuan-tuan. Ini siri yang terakhir. Biarpun ada beberapa poin lagi, nanti kita akan tengok insya-Allah. Pada ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 ni sedikit menarik apabila kita melihat Fir'aun ni dia ada request dia. Kita tengoklah ayat 26, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Baik. Berkata Fir'aun kata kepada orang-orang dia. Fir'aun kata apa? Zaruni aqtul Musa. Musa ni hampa tinggal dia kat aku. Jangan bunuh Musa. Zaruni. Biarkan Musa tu, kalau kamu dapat dia, kalau dapat tangkap jasad dia, nanti jangan apa-apakan dia. Aku nak dia hidup-hidup. Aku sendiri nak bunuh dengan tangan aku sendiri. Siapa kata ni? Fir'aun. Dan aku nak tengok pada waktu tu, waktu aku nak bunuh tu, wal yad'u rabbah. Aku nak tengok dia berdoa depan Tuhan dia ketika mana aku nak bunuh dia depan mata aku. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Oh tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Bila saya baca ayat ni, baru kita tahu Fir'aun ni bijak. Bijak. Fir'aun kata apa? Aku takut. Ketika mana ucapan Fir'aun ni memberikan ucapan, mengeluarkan ucapan dia, Fir'aun bukan sekadar bagi tahu kat tentera-tentera dia. Termasuk ada rakyat jelata yang mendengar juga Fir'aun. Fir'aun kata, aku takut, inni akhaf. Sebab apa aku nak bunuh Musa dengan tangan aku sendiri? Aku nak tengok Musa berdoa depan Tuhan dia, depan mata aku. Sebab aku bimbang, inni akhaf. Aku bimbang, aku risau. Ayyubaddila dinakum. Aku bimbang hampa semua tukar agama kamu. Seolah-olah tukar agama ni adalah benda yang tak betul. Seolah-olah nak bagi tahu pada dia, Musa tadi mereka beritahu apa? Sahirun kadzab. Dia ahli sihir, dia pembohong. Aku tak nak hampa semua ikut agama yang dibawa oleh Musa si pembohong tu. Adakah kamu semua nak tukar agama kamu? Kamu semua elok-elok dah duk sembah aku selama ni, kemudian kamu nak sembah Tuhan selain pada aku? Baik. Au ay yudhhira fil ardil fasad. Ataupun ia akan menimbulkan Musa ni, dia ni suka buat kerosakan di atas muka bumi. Musa ni dia problem maker. Dia problem maker. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bahagikan ayat ni kepada dua. Yang pertama, waqala fir'aun zaruni aqtul Musa. Aqtul Musa. Dia kata, Fir'aun kata, sekarang ni dapat, kalau kamu dapat tangkap Musa ni, tinggalkan kepada aku. Aku nak bunuh dia. Aku nak bunuh dia. Baik tuan-tuan, sebab apa Musa nak bunuh? Sebab apa Fir'aun nak bunuh Nabi Musa dengan tangan dia? Sebab Nabi Musa AS nak buktikan kepada orang sekeliling dia, aku kuat. Kalau kamu nampak Musa itu hebat, tak. Aku lebih hebat pada Musa. Aku sendiri akan bunuh dia. Tapi dia beritahu ke orang, hampa kalau ada kesempatan yang bunuh dia, tangkap dia hidup-hidup, bagi kat aku baru aku bunuh. Sebab apa? Fir'aun nak tunjuk kata, aku sebenarnya lagi hebat, aku sebenarnya lagi kuat, aku sebenarnya semua aku ni melebihi apa yang ada pada Musa. Baik. Maksud dia, satu dah tunjukkan dia ni kejam. No? Yang kedua, dia nak membuktikan bahawa dia ni sangat berkuasa. Baik. Yang tu. Kemudian Fir'aun kata wal yad'u rabbah. Fir'aun kata
biarlah waktu aku bunuh tu, dia merayu-rayu minta tolong kat Tuhan dia. Ya Allah, tolong, ya Allah, tolong, ya Allah, tolong. Fir'aun dia nak tengok tu. Maksud dia dah ada satu imajinasi dalam kepala otak dia bahawa dia nak tengok Fir'aun ni merayu-rayu kepada Allah. Ketika mana apa yang bakal terjadi di hadapan dia, dia boleh bayang nanti Musa akan kena tangkap depan aku, dia akan merayu-rayu kepada Tuhan dia. Waktu tu aku nak kata dekat dia, doalah kepada Tuhan engkau. Tuhan engkau waktu ni, Tuhan engkau takkan boleh tolong. Sekarang minta tolong Tuhan engkau. Baik. Ayat ni menunjukkan kepada kita bahawa Fir'aun ni adalah seorang yang jahat, betul-betul jahatnya. Yang jahat, betul-betul jahat, yang tahap mutakabbir. Disebut nanti ayat yang seterusnya. Dia ni memang sangat-sangat sombong. Sangat-sangat sombong sehingga nak melakukan sedemikian rupa. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu untuk kepuasan hawa nafsu siapa? Fir'aun. Tapi Fir'aun ni bijak. Fir'aun ni ahli politik yang hebat, yang kental. Kalau dia masuk politik kat Malaysia, boleh tentu dia boleh menang. Kan? Malaysia lagi hebat mungkin. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan semula apa yang dikatakan oleh Fir'aun. Fir'aun kata, inni akhaf, aku takut Musa ni akan tukar agama kamu semua yang elok-elok, kamu semua duk beriman, tak ada siapa kacau sebelum-sebelum ni. Kamu semua nak tukar agama. Aku ni nak menyelamatkan kamu. Yang tu ayat dah. Aku ni nak selamatkan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Salah Al-Khalidi rahmatullahi alaih, Fir'aun ni cuba menunjukkan bahawa Fir'aun ni cuba play victim. Sebenarnya dia jahat, tapi dia nak menunjukkan bahawa apa yang dia buat ini bukan untuk diri dia, tetapi apa yang dia buat ini di mata rakyat adalah untuk rakyat. Dia kata dengan alasan aku buat ni untuk jaga keharmonian. Aku nak jaga keharmonian yang selama ni duduk kat Mesir, tak ada Musa ni, semuanya okey je. Bila ada Musa nak tukar agama, tu yang jadi celaru macam ni. So aku memerangi Musa ni sebab aku nak memerangi benda ni lah. Seolah-olah nak menunjukkan apa yang kita buat yang lepas ni, kamu semua duk sembah aku, duk sujud kepada aku, itu adalah benda yang betul. Apa yang Musa buat itu kadzab, penipu. Baik tuan-tuan, nampak tuan-tuan bagaimana Fir'aun dia switch benda tu yang sepatutnya Fir'aun ni nampak jahat, dia ubah, dia jadikan diri dia nampak baik di hadapan orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Fir'aun dia pegang apa tuan-tuan sekali lagi? Dia pegang media, penyiaran semua dia pegang. Kalaulah ada TV pada waktu tersebut, dia akan datang, dia akan menceritakan apa? Dia akan bubuh dalam TV, semua cerita dia baik. Dia baik. Cerita tentang Musa AS semua jahat. Musa AS ni ahli sihir. Musa AS ni jahat. Musa AS sekian-sekian. Musa AS ni telah bawa satu fahaman yang tidak betul. Musa AS ni ajaran sesat. Kalaulah Nabi Musa itu ada parti, kan dia tahu ini parti ajaran sesat sebagai contoh. Baik. Itu yang berlaku pada zaman tersebut. Dia menampakkan diri dia, kata Syekh Salah Al-Huffaz ala Din, dia menampakkan diri dia, dia inilah penjaga agama yang sebenar supaya kamu tak sesat. Padahal dia sesat. Nampak tak permainan Fir'aun? Tuan-tuan, kalau kita berada di tempat Fir'aun, belum tentu kita beriman kepada Nabi Musa AS. Kita pada malam ni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata alhamdulillah, nasib aku Islam. Kalau kita hidup pada zaman Nabi Musa, belum tentu kita beriman kepada Nabi Musa. Kalau kita hidup pada zaman Nabi SAW, belum tentu kita akan ikut Nabi. Kemungkinan kita akan terpengaruh dengan media, walaupun media sosial pada waktu itu tak ada, tetapi media yang diwawarkan oleh
oleh Abu Jahal, kemungkinan kita ikut Abu Jahal yang diberikan nama Abul Hakam. Abul Hakam ni maksud dia orang yang bijak. Tapi belah Islam menamakan dia dengan nama Abu Jahal, bapa kebodohan. Nah, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, betapa ayat yang seterusnya disebut au an yudhira fil ardi fasad. Dia nak bagi tahu yang buat huru-hara atas dunia ni, yang buat kerosakan di Mesir ni, sebenarnya bukan aku Firaun, tetapi yang buat kerosakan ni adalah Musa. So aku nak menghapuskan Musa, aku nak bunuh dia. Apabila dia tak ada siapa yang menimbulkan kerosakan. Maka seolah-olah Firaun nak menyatakan apa? Dia ni al-huffaz 'ala al-amni. Dia ni adalah penjaga keamanan. Kalau dapat kat Musa alaihissalam, kamu semua hidup bawah Musa, tak harmoni, habis semua, caca merebah. Kalau hidup di bawah pemerintahan aku, akan apa? Hidup secara harmoni. Kita kan ada multiracial country. Semua kita ada. Kita ada apa nama Cina, India, Melayu, Kadazan. Kalau hidup di bawah pemerintahan saya akan selamat. Tapi kalau hidup di bawah pemerintahan dia, belum tentu. Kemungkinan akan berlaku apa? Akan berlaku 13 September. Tuan-tuan, contoh. Saya bagi contoh. Tak, maksud dia benda ni, propaganda ni, Firaun dah buat dah. Kita ambil copy and paste, imitate balik apa yang Firaun buat. Rupanya Firaun hebat. Nah, dia dah buat benda ni lama dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka kalau kita baca ayat 26 ni, bermula pada inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi fasad, menunjukkan kepada kita satu saja tujuan Firaun. Untuk apa? Character assassination. Dia nak membunuh karakter siapa? Musa alaihissalam. Tuan-tuan, subhanallah, apabila kita baca ayat Quran satu. Sebab itu apabila almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyatakan cukuplah Al-Quran, cukuplah hadis yang sahih menceritakan kepada kita apa yang terjadi di dalam kisah-kisah para nabi, kisah-kisah bukan para nabi, kisah-kisah umat terdahulu, cukup. Nah, cukup untuk kita memahami dan menghayati apa yang nak disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita tengok ayat yang ke-27 seterusnya, wa qala fir'aun inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Setelah mana Nabi Musa mendengar kata-kata Fir'aun tadi yang mengancam dia, maka apa kata Nabi Musa? Nabi Musa ditekan ni, sekeliling ni, ditekan sekeliling Nabi Musa alaihissalam. Waktu tu siapa yang nak tolong? Kan? Penolong tak ada. Yang lain semua dah habis, semua dikuasai oleh Firaun pada waktu tu. Diperangi bersungguh-sungguh. Berkata Musa. Akhirnya Musa kata, inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhan aku. Tuhan yang aku berlindung ni adalah Tuhan kamu. Tuhan aku adalah Tuhan kamu, wahai Fir'aun. Tuhan kamu, wahai Haman. Tuhan kamu, wahai Qarun. Min kulli mutakabbirin. Yang mana Tuhan aku ni, yang juga Tuhan kamu ni, akan selamatkan aku daripada sifat yang mutakabbir. Orang yang bersifat sombong, Tuhan aku tak akan bersama dengan mereka. Tuhan aku akan selamatkan aku daripada orang yang sombong, orang yang takabur. Dan Tuhan aku akan selamatkan aku daripada mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahawa ada pun Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Nabi Musa alaihissalam apabila berhadapan dengan mereka, satu saja ayat ni menunjukkan kepada kita, sesungguhnya Nabi beriltija kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam dia sangat kuat sebab apa?
Sebab dia tahu satu-satunya tempat yang paling ampuh untuk berlindung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan Musa, Allah yang menciptakan Firaun, Allah yang menciptakan Haman, Allah yang menciptakan agama, Allah yang menciptakan segala-galanya. Maka kata Musa alaihissalam, sesungguhnya aku dengan penuh yakin bahawasanya aku dengan ini, kamu nak buat apa pun buatlah, aku berlindung, tak ada siapa yang boleh mempertahankan aku melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat takabur kamu, sedangkan kamu bukanlah Allah. Allah itu mutakabbirin, tetapi sifat kamu mutakabbirin adalah sifat yang bersalahan dengan kamu sebagai seorang hamba. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita Nabi Musa alaihissalam begitu firm. Nabi Musa alaihissalam begitu firm. Baik, saya rasa mungkin kita akan berhenti sampai ayat 28. Dan ada lagi ayat-ayat yang lain, mungkin ini adalah siri yang terakhir. Cumanya mungkin kalau ada rezeki nanti kita akan tengok lagi. Baik, ayat 28. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadiban fa alayhi kakadibuh wa in yaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah waktunya ketika mana tiba-tiba boleh muncul ada seorang yang beriman. Berkata seorang lelaki yang beriman di kalangan keluarga Firaun. Kan Firaun kata dia nak bunuh sendiri Musa. Ketika mana Firaun dia berkata begitu kepada Musa alaihissalam, dan Musa alaihissalam pun sendiri berkata, aku minta berlindung hanya kepada Allah, kamu nak buat apa pun buatlah kepada aku ada Allah, Allah segala-galanya bagi aku. Dalam keadaan begitu, melihatkan kepada keadaan Musa alaihissalam pada waktu tu sangat ditekan. Dah Musa ni dah tak ada apa dah. Kalau ikutkan secara fizikalnya, dah kena kepung dengan bala tentera Firaun. Cuma ada di kalangan ahli keluarga terdekat Firaun tadi memulakan peranannya. Dia kata apa? Waqala rajulun mu'min. Tiba-tiba berkata seorang yang beriman, yang berada dengan Firaun, dan dia duduk dengan Firaun, dia adalah ahli keluarga terdekat Firaun. Waktu sebelum ni dia beriman tapi dia tak menyuarakan. Kali ini melihat kepada keadaan qaid, ketua yang membawa dakwah itu ditekan, menerima darurah, kan? Menerima darurat yang sangat besar. Waktu tu sama ada dia hidup ataupun mati ya. Maka telah berkata-kata seorang yang beriman ini. Dia duduk dekat dengan Firaun, dia kata kepada Firaun, Allah Ta'ala kata yaktumu imanahu, selama ni dia memang sembunyikan keimanan dia. Dan pada waktu ayat ini pun bercerita, dia masih lagi menyembunyikan keimanan dia. Dia tanya kepada Firaun supaya Firaun fikir, tapi tidak menampakkan yang dia ni beriman. Bijak sangat. Dia kata apa? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Firaun, adakah kamu nak bunuh lelaki ni, nak bunuh seorang lelaki tu, maksud dia Musa lah, semata-mata sebab dia sebut bahawa Tuhan dia adalah Allah dan Tuhan dia bukan kamu. Kamu perang dia bagian nak rak ni, kamu nak bunuh baby lelaki ni, kamu nak bunuh orang-orang yang bersama dengan dia ni, kamu perang, kamu turunkan bala tentera untuk lawan dengan dia ni, ahli sihir untuk lawan dengan dia ni, hanya kerana dia sebut bahawa Tuhan dia adalah Allah. Yang tu saja ke sebab kamu nak perang dia, wahai Firaun? Wa qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala telah datang kepada kamu membawa keterangan daripada Tuhan kamu.
Dekat sini diselitkan bahawa kan Nabi Musa, kan Musa tadi dia bawa bukti kebenaran yang dia bawa. Kan dia ada bukti kebenaran. Bila dia kata dia bawa kebenaran, maka dia bawa bayinat, dia bawa bukti. Bukti yang dia bawa betul-betul terbukti bahawa itu bukanlah kuasa sihir, itu adalah daripada Allah. Yang mana dia kata Tuhan, Musa kata Tuhan dia adalah Tuhan kamu. Nabi Musa sebut macam tu ke? Apa masalahnya? Baik. Wa iyyaku kadiban fa alaihi kakadibuh. Sekiranya Musa tadi dia berbohong, kamu kan kata kat dia sahirun kadzab, kamu kan kata dia berdusta. Kalau dia bohong sekalipun, dia bohong, dia sendiri yang tanggung bohong dia. Wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum. Kalau benarlah Musa ini memang benar, nescaya nanti seperti mana Musa kata di hari akhirat nanti akan ditimpakan azab yang pedih di hari akhirat, dan Musa bagi tahu siapa yang lawan dia nanti orang tu akan kena balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul dia benar, maka benda tu belum tentu lagi terbukti. Sekarang kamu kata dia tipu, tapi dia tak tipu pun, dia bawa dia bawa bayinat, dia bawa bukti. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah Subhanahu Wa Taala kata mukmin ahli Firaun ni, orang yang beriman ni, dia kata apa? Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta sekiranya berdusta, dan Allah pun tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas. Tapi dia nak bagi tahu pada Musa ni tak melampau pun. Yang melampaunya kamu itu. Yang melampaunya kamu berlebih-lebih. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita melihat kepada ayat ni tuan-tuan, apa yang kita bacakan tadi, bahawa kita tahu tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala waktu ni memunculkan orang yang beriman yang selama ni dia simpan keimanan dia. Dia simpan keimanan dia. Tiba-tiba muncul. Baik, tiba-tiba muncul ni bukan sekadar kemunculan tiba-tiba. Ini adalah rancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tak menjangkakan Firaun ni yang kuat melawan, tiba-tiba ada di kalangan orang kanan dia, ada orang yang beriman kepada Allah. Kita boleh agak tak? Kita tak boleh agak. Kan? Kita pun tak tahu Presiden Amerika sekarang. Kita pun tak tahu Presiden Vladimir Putin yang memerintah Rusia. Kita pun tak tahu. Mungkin orang kanan dia ramai adalah orang Islam. Mungkin kita tak tahu apa yang berlaku. Cumanya nak bagi tahu bahawa dalam pada seseorang hamba Allah, seseorang wali Allah, seseorang orang yang beriman kepada Allah, Nabiullah yang memperjuangkan agama Allah, pasti Allah akan hantar orang yang membantu dia. Pasti Allah hantar apa? Ansarullah. Orang yang akan memenangkan agama Allah dengan min ghairi la yahtasib. Dengan tanpa kita ketahui, tiba-tiba ada pula orang yang beriman di kalangan Firaun yang jahat ni beriman. Tak disangka-sangka. Tuan-tuan, siapa sangka? Siapa sangka? Dan kemunculan, bila dimunculkan dan bagaimana dimunculkan tu, Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita sangat-sangat mengujakan. Bagaimana boleh tiba-tiba dia bercakap ni? Sebab dia melihat pada waktu tu Musa alaihi salam dah tak ada siapa nak boleh tolong dah kecuali Allah je. Di sudut kuasa manusia ni tak ada orang lain kecuali dia. Dia nampak dia mesti menggunakan dengan kadar yang terbaik. Pada waktu yang sama dia masih lagi menyembunyikan keimanan dia kepada Allah untuk menyelamatkan agama. Sebab itu dalam isu ni kita melihat bahawa orang yang hidup bersama orang yang kafir, dia dalam Quran ni menceritakan kepada kita tidak ada masalah untuk kita menyembunyikan
keimanan kita sekiranya kalau orang yang kufur itu adalah orang yang boleh memberikan ancaman kepada kita. Sehinggalah ada ancaman lain yang lebih besar mengancam, barulah kita mendedahkan. Contoh macam ni. Contoh mukmin ali Fir'aun, lelaki yang beriman ni, dia tak pernah mendedahkan dia beriman kepada Tuhan. Dia tak pernah mendedahkan. Dan dia tak pernah sesekali sebelum ni mempertahankan Musa. Tiba-tiba kali ni dia boleh muncul, dia sebut tentang akidah Nabi Musa alaihi salam dengan membawa, orang kata, membawa hujah-hujah mantik dia yang menyebabkan Musa Fir'aun mungkin terfikir untuk apa? Untuk dia melihat pada waktu tu, kalaulah aku ini Fir'aun, dia tahu kata aku ni Muslim, dia tahu kata aku ni beriman kepada Tuhan Musa, maka aku merelakan pada waktu tersebut. Asalkan Musa tidak diapakan. Yang ni dalam kaedah kita panggil apa? Kita panggil akhafu minad dararain. Apa mudarat? Mudaratnya ialah dia mungkin kena bunuh. Kalau Fir'aun tahu, selama ni dia tak kena bunuh sebab Fir'aun tak tahu. Tapi dia melihat ada benda lain yang lebih lagi penting, yang lebih lagi mudarat. Itu ialah apa? Musa AS. Kalau Musa mudarat kepada diri Musa, maka aku mesti menyelamatkan. Sebab kalau aku ditimpakan mudarat kepada aku, sekadar aku saja mati, Musa tak mati, itu bagus untuk dakwah. Akhafu minad dararain. Di antara aku dengan Musa nak mati, lebih baik aku mati. Sebab apa? Musa AS ialah qaiduna, ialah ketua kami. Dia yang akan menjalankan dakwah. Kalau dia tak ada, habis kami. Kalau kami ada, dia ada, akan ada lagi orang yang akan mengikut Musa AS. Maka bagaimana dan bila tu muncul adalah sangat tepat dengan apa yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan kepada kita Islam ni ada sifat murunah. Ada sifat murunah, ada sifat keanjalan, flexibility. Ada waktu kita boleh mendedahkan diri kita, ada waktu tak dedahkan itu lebih baik daripada mendedahkan. Yang kita cerita tadi, awalnya baik tidak mendedahkan, tapi keadaan memaksa, akhirnya terdedah kepada apa yang berlaku kepada Nabi Musa AS untuk menyelamatkan nyawa Nabi Musa AS. Baik lelaki, baik tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar tu. Kalau ada soalan boleh tanya. Ustaz, lelaki mukmin ini yang dulu mengaku keimanan atau Asyah dulu mengaku keimanan, baik, yang mana dulu tu kita tak tahu, tidak diceritakan. Cuma dalam kitab Qasasul Anbiya yang lain yang dikarang oleh As-Sa'labi, tapi dia tak datangkan bukti. Dia kata lelaki yang beriman ni sebenarnya ialah tok lelaki. Suami kepada siapa? Suami kepada Masyitah. Suami kepada Masyitah yang sikat rambut anak kepada Fir'aun. Rupanya dia, isteri dia, anak-anak dia semua beriman kepada Allah, tapi dalam keadaan senyap. Dalam keadaan senyap. Lelaki yang dulu beriman atau Asyah yang beriman tu, wallah ta'ala alam, saya tak boleh nak jawab itu sebab tidak diberikan maklumat kepada kita. Sebab apa? Setakat sekarang saya tidak nampak signifikan siapa yang beriman dulu ni adakah memberikan signifikan kepada kita. Wallah ta'ala alam. Minta maaf puan syuhada, apa yang saya tahu setakat yang saya tahu je. Baik, terima kasih kepada tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebenarnya boleh pergi lagi ni untuk kita cerita, tapi cukuplah sejam suku. Panjang-panjang tengoklah macam mana kalau ada rezeki nanti. InsyaAllah kita jumpa semula selepas daripada raya lah, selepas pada Ramadan. Terus ikuti rapat kelas-kelas Al-Quran, anjuran Akademik Tadabbur Malaysia, Tadabbur Center, banyak lagi pada bulan Ramadan ni. InsyaAllah sama-sama kita memeriahkan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha
وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, kalau saya nak bagi tahu sikit lah. Saya ada buat jualan kurma sikit. Kalau tuan-tuan nak kurma free postage, boleh hubungi saya terus. Hubungi saya terus, kita bagi free postage pada siapa yang dalam tempoh 2 hari ni lah. Saya nak habiskan kurma sebelum masuk Ramadan. Ramadan masuk, saya tak mau jual kurma lah, tak mau fikir lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ustaz. Terima kasih Kak Liza. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat puasa. Selamat puasa Terima kasih semua. Ustaz. Barakallahu fiik.